والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم وكذا حفظ الأعضاء السبعة فرض عين على كل مسلم فمن معاصي القلب الشك في الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمة الله تعالى والتكبر على عباد الله تعالى والرياء والعجب بطاعة الله تعالى والحسد والحقد على عباد الله. ومعنى الحسد كراهة النعمة على المسلم واستثقالها ومنها الإصرار على معصية الله والبخل بما أوجب الله تعالى وسوء الظن بالله وبخلق الله والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات بل بعد ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. Baik, masuk kisim yang ketiga daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Seperti mana yang kita sebut dulu, kitab ni dia bahagikan kepada tiga bahagian lah. Satu bahagian Qismul Tauhid, bahagian yang kedua Qismul Fiqh, dan yang ketiga Qismul Akhlaq, bahagian At-Tazkiyah dan juga Akhlaq. Lepas tu dinamakan Ar-Risalatul Al-Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah iaitu risalah yang lengkap. Di dalamnya ada ketiga-tiga fardu ain. Ada tauhid, ada fiqh, dan juga ada tasawuf ataupun ilmu al-akhlaq. Jadi kita dah habis dah perbicaraan tauhid, dan kita juga dah selesai juga perbicaraan fiqh, dan hari ini kita masuk pada perbicaraan at-tazkiyah dan juga akhlaq. Maksudnya di dalam ni terhimpun iman, Islam dan juga ihsan. Jadi sekarang ni kita yang ketiga lah, ihsan. Ma'asil qalb, maksiat hati. Kata musannif rahimahullah, wa hifzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Dan memelihara hati daripada segala maksiat itu adalah wajib. Wajib atas siapa? Wajib ala kulli muslimin, wajib atas tiap-tiap muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslim. Begitu juga memelihara anggota-anggota yang 7 itu adalah fardu 'ain atas tiap-tiap muslim. Nanti kita akan tengok apakah anggota-anggota yang 7 tersebut. Makna perkataan ni, kata syarah, anna hifzal qalbi minal ma'asi fardu 'ainin ala kulli muslim mukallafin. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslim mukallafin. Ada mafhum. Wal a'dha'u sab'atu hiyal lisan. A'dha' sab'ah, anggota-anggota yang 7 itu adalah lisan, wal udhun telinga, wal ainu mata, wal yadu tangan, wal rijlu kaki, wal batnu perut, wal farju kemaluan. Wa sayatil kalam anha bit tafsir. Jadi akan datangkan satu-satulah tafsir bagi ke-7 anggota ni. Tapi dia mulakan dengan ma'asi al-qalb, maksiat hati.
Sebab kita nak bersihkan yang dalam dulu. Yang ni ilmu ni berhajat kepada amal lah. Jadi kita sama-sama baca, mudah-mudahan kita dapat beramal. Sebab dia yang penting naknya amal daripada apa yang kita baca ni. Kita mengaji teori dan sebagainya, macam-macam masuk-masuk banyak, tapi tidak ada amal, tidak ada guna. Sebab samaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu yang kita mengaji itu adalah untuk beramal. Jadi siapa-siapa pun lah yang mengaji, dia mengaji ilmu tauhid ke, dia mengaji ilmu fiqh, tak cukup kecuali dengan dicukupkan dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu akhlak, dengan ilmu ihsan. Sebab bila ada ilmu satu anugerah, ilmu satu nikmat, ilmu satu kelebihan. Jadi bila kelebihan ada pada seorang, maka dia akan jadi apa? Dia akan nampak dia lebih. Dia akan nampak dia lebih. Jadi bila dia tidak jaga hati dia, habis. Jadi macam mana nak jaga? Nak jaga kena mengaji. Macam mana nak jaga? Kita nak kenal dia apa dia madakhil ataupun madkhal syaitan yang boleh masuk. Sebab kalau kita tengok orang yang mengaji silat ataupun yang mengaji apa-apalah ilmu pertahanan diri, selalunya orang-orang dia belagak lah. Kebiasaannya lah orang yang mengaji kan agak ni sikit. Sebab ada satu kelebihan kat dia. Dia pandai mengelak, dia pandai berlawan. Jadi ilmu yang boleh mengangkat diri dia. Jadi dia rasa dia hebat dan sebagainya. Saya tengok orang-orang jenis-jenis ni bergurau, tengok macam mana. Tak balik pun tumbuk, pukul lah, sepak semua tu. Jom gaduh lah apa semua. Sebab ada kelebihan pada diri dia. Tapi bila dia tak nampak benda tu, ini semua dia akan jadi macam tu. Bila dia tak nampak apa yang ada pada diri itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada dia. Bila dia nampak macam tu, dia selalu silaukan dalam hati dia. Dia tahu apa yang aku ada ni aku takkan dapat kalau bukan Allah yang bagi. Bukan Allah taufik bagi kat aku. Allah taufik kat aku mengaji, Allah taufik kat aku mengapai, Allah taufik aku untuk datang ke Sudan dan sebagainya untuk mengaji. Kalau tak ada benda macam tu, kalau tak ada taufik itu, nescaya dia tak sampai sini. Nescaya dia tak boleh nak mengaji dan sebagainya. Jadi nak bagi nampak benda tu, dia perlunya ilmu ni. Ada ilmu tauhid pun. Apa ni, kenal Tuhan. Dah kenal Tuhan elok dah, tak samakan Tuhan dengan makhluk dan sebagainya. Dah sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ilmu hukum fiqh, tahu hukum ni halal, haram dan sebagainya. Tapi hati tak bersih. Hati tak bersih, tak jadi juga. Ataupun mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf, masya-Allah, bagus ya. Dia punya dalam ni elok, bersih, tidak ada hasad, tidak ada kibir, tidak ada riak dan sebagainya. Tauhid pun sama, masya-Allah, kenal Tuhan. Tapi tak tahu macam mana nak beribadat kepada Tuhan. Fiqh tak ada. Tak jadi juga. Hang kenal Tuhan, hang kenal pencipta hang. Jadi macam mana nak buat apa yang pencipta suruh. Tak boleh nak buat dengan jalan-jalan yang betul, ikut hukum mahkam law dia. Ataupun ada orang kata ilmu fiqh mengaji, ilmu tasawuf mengaji, tapi tauhid tak mengaji. Jadi dia nak sembah siapa? Siapa yang dia nak sembah? Boleh jadi dia sembah bukan Tuhan yang sebenar. Tu sangka dia, sebab dia tak mengaji betul. Jadi pokoknya semua ilmu tiga-tiga ni kena ada. Ini yang disebut sebagai fardu ain. Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Baik. Kata syarah lagi, wa bi salahi qalbil insan tansalihu a'dha'uhu kulluha. Dengan eloknya hati manusia tu, maka jadi eloklah anggota-anggotanya semua dia. Apapun hati. Sebab hati ni raja. Dia yang memerintah. Elok dalam, maka asar dia, cahaya dia akan keluar. Buruk dalam, maka asar daripada buruknya yang di dalam tu akan terzahir di luar. Wa bi fasadihi tafsudu kulluha. Dan dengan fasadnya al-qalb, maka rasaklah al-a'dha'u kulluha, anggota-anggota kesemuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa dia tu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah yang dikatakan mudghah tu adalah qalb. Boleh letakkan hati kita, di situlah tempat dicampakkan ilham, di situlah tempat dicampakkan was-was. Semua itu ilmu-ilmu yang kita mengaji nak ambil faham semua tu kat situ. Situ tempat tuju dia. Di situlah sebenarnya khitab. Khitab dia. Khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia jadi tempat peperangan. Tempat peperangan di antara malaikat dan juga syaitan. Hawa nafsu dan juga akal. Di sinilah hati kita ni. Semuanya kat situ. Seperti mana kepala Allah Ta'ala dijadikan di kepala, di situlah ada mata, di situlah ada telinga, di situlah ada mulut, di situlah ada hidung. Jadi macam-macam ada di satu tempat tu. Begitulah juga di hati kita. Di hati kita itulah tempat campaknya ilham, tempat campaknya was-was. Nak fikir apa semua tu di situlah. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, fa syaraful insan wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa zukhruhu. Dia kata kemuliaan manusia itu dan kelebihannya yang dia dapat jadi tinggi dengannya, dapat meninggi, dapat melepasi daripada makhluk-makhluk yang lain, jenis-jenis makhluk yang lain. Syaraf insan dan fadilah itu dia dapat adalah dengan isti'dadihi, bisti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu, dengan bersedianya dia untuk ma'rifah, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandai tera mana pun, dia digelar sebagai hukama sekalipun, tapi bila dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat dia cari Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kemuliaan bagi dia. Allati, yang ianya makrifah tu, fid dunya jamaluhu wa kamalu wa fakhru, itulah kecantikan dia, keelokan dia, kesempurnaan dia dan kebanggaan dia. Dia dapat kenal siapa pencipta dia. Wa fil akhirati uddatuhu wa zukhruhu, dan di akhirat tu uddah ni apa dia? Zukhruhu ni yang kata Allah salah saya nama, dia punya simpanan dia lah. Apa yang dia akan dapat balasan dia di akhirat nanti. Wa inna masta'adda lil ma'rifah biqalbihi la bijarihatin min jawarihi. Wa inna ma hanya manusia itu bersedia ia untuk makrifah tu, untuk kenal Allah Taala tu biqalbihi, dengan hati dia, bukan dengan anggota dia, bukan dengan mana-mana satu anggota daripada anggota-anggota dia, hanya saja dengan hati. Fal qalbu wal alimu billah, hati dialah yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal mutaqarribu ila Allah, dialah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal amilu lillah, dialah yang beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwas sa'i ila Allah, dialah yang berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal mukashifu bima 'inda Allah wa ladai, dialah yang mukashif minta nyata, minta mukasyafah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jawarih yang ada ni, wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun wa alat, hanya saja jawarih, anggota-anggota ni hanyalah atba', dia pengikut. Ni raja, hati raja. Sebab tu kita ada suluk, dengan suluk tujuan dia apa? Hak dalam ni, tujuannya yang di dalam. Jadi kita ada suluk. Kita tujuannya kita nak bagi hati kita makin yartaqi, dia makin tinggi. Kalau kita masih tidak ada, sebab tu perlunya tarbiyah. Tanpa tarbiyah, seorang tu masih dia akan kekal dalam keadaan macam mana dia di bawah ketika dia kecil, dia sobi,
Jadi macam itulah apa ni dia besar nanti. Sebab tu sobi daripada perkataan sobwah. Sobwah. Apa maksud sobwah? Buas. Sobwah. Dia kata budak ni buah. Daripada perkataan sobwah. Tu panggil sobi. Budak-budak ni dia orang kata tak ada akal lagi. Orang panggil. Tak ada nak fikir lagi, tamyiz. Dia tak pandai nak beza buruk ke jahat. Dia pun tak pandai hukum dan sebagainya. Kalau kita tak jaga dia tak dapat pendidikan yang baik, dia tak dapat pengajaran agama yang sempurna, maka beloklah dia punya perjalanan dia. Jadi jawarih ni hanya atba' dan juga khadam. Dia ni yang berkhidmat dan juga sebagai alat. Alat yang semuanya alat-alat ni, khadam-khadam ni semuanya digunakan oleh qalb, hati kita yang guna. Yastakhdimuhal qalbu wa yasta'miluha isti'malal maliki lil 'abdi. Dan hati ni menggunakan diri kita ni, dia menggunakan sebagai penggunaan raja kepada hamba. Kita nak buat jahat, siapa yang datang mana iradah, datang mana ada khitab suruh kita buat ni daripada dalam buat ni, datang khawatir lintasan hati mai ke hati kita, atau buat macam ni dan bagai-bagai lagi. Jadi suruh, waktu tu ada perbuatan. Bila dah kuat iradah, dah ada azam, maka jadilah satu pekerjaan. Wastikhdamar ra'i lirra'iyah was-sani'i lil alah. Istikhdamas sani'i lil alah. Diguna hati ni, gunakan anggota-anggota ni sebagai penggunaan ra'i bagi ra'iyah dia. Yang kata ra'i ni kata raja bagi rakyat dia. Dan juga orang yang sonet bagi yang pembuat bagi alat dia. Bagaimana dia guna alat dia. Fal qalbu huwal maqbulu inda Allah iza salima min ghairillah. Maka hati itu dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia salim, dia sejahtera daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang lain, Allah Subhanahu wa taala saja yang ada di dalam hati dia. Wa huwal mahjub anillah iza sara mustaghriqan bi ghairillah. Dan dia akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia itu jadi mustaghriqan, dia orang kata tenggelam pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dengan dunia, tenggelam dengan pokoknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mutalab, dialah yang dituntut hati itu. Wa huwal mukhatab, dialah yang dikhitabkan, ditujukan perkataan. Wa huwal mu'atab, dialah yang dikeji. Orang kata yang diitabkan, yang dikeji. Orang duk marah apa semua tu, tuju pada kita sebenarnya, nak tuju kat dalam tu, bagi dengar. Sebab nafsu ni dia la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Dia suruh. Jadi kita pun kena ajak dia. Jadi dengan ajaran tu lah dia makin tunduk. Lepas tu tengok kucing cukup lah. Kecil-kecil je lah dia nak makan. Besar-besar ni dapat tarbiyah macam mana? Besar-besar ni dia dapat tarbiyah banyak dah. Alhamdulillah. Nak makan tunggu tepi senyap-senyap. Ada tangan tu kadang-kadang tak tahan kan. Tapi hak kecil-kecil tu pak main masuk terus. Paling kena pak 2-3 kali. Lama-lama dia takut dah. Sebab dia tahu dah, aku akan kena ni. Tu kena ajar. Sambung lagi, wahwal mu'atab wahwal ladzi yas'adu bil qurbi min Allah. Dan hati itulah dialah yang yas'adu, dia gembira dengan dekatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuflihu idza zakkah, dan dia berjaya apabila dia menyucikannya. Ai idza tahharahu. Wa huwa alladhi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassah. Dan dialah hati itulah yang yakhib, yang kecewa dan juga celaka apabila dia merosakkannya, dia mengotorkannya. Wa huwal muti' bil haqiqah ila Allah. Dan dialah pada hakikatnya dialah yang muti', yang taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarihi minal ibadat anwaruhu. Dan hanya saja apa yang tersebar, yang kita nampak di atas anggota kita ni, di atas jawarih ni, daripada ibadat-ibadat yang dilakukan ni, semua tu adalah anwaruhu, anwarul qalb. Hati yang bersih, yang penuh dengan cahaya, maka cahaya dia tu, itulah dia punya kesan-kesan dia akan tersebar di Allah Sayyidina Muhammad, di jawarih, di anggota-anggota. Wa huwal 'asil mutamarridu 'ala Allah Ta'ala. Dan hati itu juga dialah yang asi. Yang apa ni? Asi ni yang buat maksiat, ada bahasa dia, derhaka. Dialah yang derhaka, al-mutamarrid, yang degil atas Allah Subhanahu wa taala. Wa innamas sari ilal a'dha, yang berjalan, yang berjalan, yang apa? Boleh punya bahasa dia. Pada anggota-anggota, yang mengalir pada anggota-anggota daripada al-fawahish, yang berlaku pada anggota-anggota daripada benda-benda kecil, itu adalah athar. Itu adalah kesan-kesan daripada buruknya yang di dalam. Apa buruk dalam, keluarlah yang keluar buruk-buruk. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Itu dikatakan kila ma fika yazharu fika, yazharu fika, tak silap. Ma fika, yani ma fika yazhar fika. Ni faham? Apa yang di dalam kamu akan zahir di mulut kamu. Jadi itu adalah keburukan-keburukan, semua itu adalah asar dia. Wa bi izlamihi, dan dengan sebab gelapnya dia, wastinaratihi, dan bercahayanya dia, hati itu, tazharu mahasinul zahir wa masawih, zahirlah kebaikan-kebaikan yang, kecantikan, keelokan yang zahir, dan juga keburukan-keburukan yang zahir. Iz kullu ina'in yandahu bima fih. Karena tiap-tiap ina' itu dia yang mengeluarkan, mencutkan apa yang ada di dalamnya. Dalam elok keluar elok, dalam buruk keluar buruk. Wa huwa alladhi idza arafahu al-insan faqad arafa nafsah. Hati itulah yang ianya apabila manusia kenal dia, faqad arafa nafsah, dia kenal diri dia. Wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apabila dia kenal diri dia kenal Tuhan dia. Walladhi idza jahilahu al-insan, dan hati itulah apabila insan, manusia tu jahil akan dia, faqad jahila nafsah, dia tak kenal diri dia. Yang tak kenal hati dia jahil diri dia tak tahu kata dia hamba. Dia tak tahu kata dia hamba, dia tak tahu kata segala nikmat yang diberikan tu Allah Ta'ala yang bagi dan sebagainya. Ini sebab dia jahil daripada hati dia. Dia tak tahu hati dia sakit. Dia tak tahu hati dia sakit. Hari ni lagi teruk bila kalau kita tengok golongan-golongan yang sekarang ni yang meminta menzahirkan maksiat dia. Mudah kata hari ni apa yang LGBT semua ni, dia berpenyakit. Dia sakit, dalam dia sakit, tapi dia tak nampak kata dia sakit. Itu masalah. Orang jahil tak nampak kata dia jahil. Kita bagi tahu kata dia jahil, dia kata dia tak jahil. Dia tahu aku betul. Dia buat maksiat, dia kata bukan. Bahkan dia berani meminta kebebasan untuk buat maksiat. Dahlah maksiat dulu orang nak buat takut. Nak buat takut antara dia dengan Allah Ta'ala, yang ini dia sebarkan pula kepada orang ramai. Tuntut pula bagi kebebasan. Kata ni bukan satu kesalahan. Itu bahaya, takut bila dia menghalalkan perbuatan tu jadi kufur. Dia menghalalkan perbuatan tu jadi kufur. Dan jangan pula kita redha. Bahaya ar-redha bil maksiyati maksiyah. Redha dengan maksiat tu maksiat, dan redha dengan kufur tu kufur. Itu wajib kita benci benda tu, dan wajib kita tentang.
Sekadar mana yang kita mampulah. Sambung lagi, faqad jahilana wa huwa alladhi idza jahilahu al-insan faqad jahila nafsah wa idza jahila nafsah faqad jahila rabbah. Diri dia pun tak kenal, macam mana dia nak kenal Tuhan? Diri dia sendiri pun dia tak kenal. Dia tak tahu pun kata dia hamba. Tak ada langsung terdetik fikir kata diri dia hamba dan sebagainya. Macam mana nak kenal Tuhan dia yang menjadikan dia? Fa huwa bi ghairihi ajhal. Dia diri dia tak kenal, macam mana nak kenal orang? Kalau kita ni tak alim, macam mana kita nak kenal orang tu alim? Kalau kita ni kita alim, macam mana kita nak kenal orang tu alim? Betul ya? Cuma kita tu atas atas mustawa kita tengok dia ni masya-Allah kata. Hebat dia ni bahasa Arab. Dia ni hebat macam ni. Macam mana kita tahu dia hebat? Selagi mana dia sendiri tak ada benda tu, dia takkan tahu kata orang tu hebat. Kecuali hasil daripada orang lain. Dia dengar kepujian ataupun puji-pujian orang lain yang alim, kata dia ni alim. Ambil itu. Adapun dia sendiri tak. Benda ni hasil, benda ni berlaku. Berlaku walaupun yang kata ambil iktibar lah benda ni. Dulu kita duk dengar orang-orang apa semua. Kadang-kadang bila kita tengok sendiri tak macam apa yang diceritakan. Baru kita tahu. Lepas tu orang sebut tak kenal wali kecuali wali. Orang sebut tak kenal wali kecuali wali. Dia wali. Macam tu tak kenal orang alim kecuali orang alim. Sebab tu bila kita tanya orang alim, adalah kita nampak orang ni masya-Allah dah macam ni dah. Tapi ada orang alim yang ilmu dia banyak, biasa-biasa. Biasa-biasa. Satu setengah-setengah orang kita tengok hak qurra yang bacaan-bacaan dia hebat. Kita dengar hak ilmu syar'i apa semua tu sedap dah. Jelas kita dengar orang-orang ni dia nakalkan hak kawan ni memang pakar terror bacaan. Tak mau dengar. Dia kata sakit telinga. Kita dengar ke sedap dah, dia sakit telinga lagi. Kita tengok kawan tu dia baca betul dah, tapi kita dengar sakit telinga. Lebih kurang macam tu lah. Ada seorang sahabat tu, dia tu orang hafiz Quran lah. Dia hafiz Quran. Disebut lah dekat disebut kat Wafi. Dia kata sakit lah. Macam tu lah aku rasa hang dengar orang baca tak elok, hang sakit telinga kan. Macam tu aku dengar orang baca Quran tak elok, sakit telinga. Kita boleh dengar baca nahwu pak tunggal langgang asal syok ah. Kita yang tahu awak teruk sangat ni. Memang asal. Tapi kalau tu orang mengaji tak apalah, lama mengaji saya nak marah tapi macam tu orang dia baca Quran dia elok, dia dengar orang tu baca awak lah dengan dengung tak ada, baca laju dan sebagainya. Habis hukum-hukum tajwid dia langgar. Tahu saya apa nak ni. Nak cerita nak beritahu kata hanya orang alim kenal orang alim. Dia nak kalau kita ni kata kalau dia diri dia ni dia tak kenal, macam mana dia nak tahu orang lain? Kalau dia jahil, macam mana dia nak tahu orang tu alim? Dia jahil. Mizan apa yang dia pakai? Mizan apa yang dia pakai? Sebab tu hari ni banyak orang letak al-musnid, al-muhaddis apa semua. Yang letak tu pun bukan ahli dia. Bahaya tu, boleh jadi dosa tu. Sebab bila orang tengok, dia ni macam ni. Tu bahaya sebab kita letak sesuatu bukan pada tempat dia. Kalau orang tu, orang tak pandai beza lah ni. Dia semua hak main mengajak surau, mengajak masjid, dia tak tahu orang tu yang sepatutnya diminta fatwa ataupun bukan. Dia tanya habis. Hak mengaji tafsir, main mengajak tafsir, dia tanya soalan fiqh. Hak main mengaji hadis, mengajak hadis, dia tanya soalan fiqh. Dia tak tahu, semua dia tanya. Yang penting ustaz dia ni. Sebab tu pentinglah kena ada orang nak jadi apa ni. Kita yang duduk masyarakat ni, yang orang panggil ustaz dan sebagainya ni, husnuzon orang pada orang kena ada. Dan juga kena amanah. Tak tahu cakap tak tahu. Benda tu amanah besar. Tu bahaya. Tak pada bila kita tak kenal orang tu alim ke? Kalau orang tanya kita pun kita tak tahu Allah alam. Orang cakap ni alim, tapi anak tak pernah tengok dia mengajar lagi. Anak tak pernah tengok dia hurai lagi. Jadi kita pun tak tahu, tak pernah tengok.
Jadi memang kita pernah tengok dah apa semua. Dia boleh baca kitab ni, dia faham masalah ni, masalah yang kita tahu dia ni macam mana. Sebab tu jangan tanya orang alim, pasal orang alim bagi dia adalah komen-komen dia. Betul dulu apa ni, siapa tu, Syekh Ustaz Nizam lah. Kita tanya Syekh Muhammad. Kita adalah macam-macam lah dah sebut-sebut tu kan. Kalau kita duduk dengan mereka tu lagilah cerita macam-macam. Pasal syekh-syekh di Mesir dan sebagainya apa semua. Tapi kita tak ada lah nak bawa-bawa ke sini, boleh jadi fitnah. Orang tak faham. Ini apa dia cakap macam ni. Sedangkan kita cakap sesuatu masalah lain, bukan lihat kepada peribadi orang tu. Tapi orang hari ni dia banyak tengok bila kita cakap peribadi orang tu, sentuh orang ni. Orang tu pula tambah dia suka pula ta'assub ataupun peminat diri seseorang tu. Dia mulalah pertahankan dan sebagainya, tanpa melihat kepada hujah. Tu ilmu ni lah yang nak memandu kita. Ini mengajilah. Maknanya keluarkan diri daripada kejahilan. Dia kata siapa yang wa man jahila qalbahu huwa bi ghairi ajhal id aktsarul khalqi jahiluna bi qulubihim wa anfusihim. Kebanyakan makhluk ni dia jahil dengan hatinya dan juga dirinya. Wa qad hila bainahum wa baina anfusihim fa inna wa yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sambung. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Daripada maksiat hati itu adalah syak pada Allah Subhanahu wa taala. Dia syak adanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun syak pada satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut dalam syarah ka'an yashukka fi wujudi dzatihil qadimah au yashukka fi sifatin min sifatihil wajibati lahu ta'ala. Wa syakku ra'sul muhlikat wa asasul ma'asil mubiqat. Itu ngaji hilangkan syak ni. Ada makrifah, kita berjalan ala basiratin ala yaqin. Jadi syak ni kepala kepala muhlikat. Kan yang kata kepala ni yang besar sekali lah, yang membinasakan, dan juga asas segala maksiat-maksiat yang membinasakan adalah syak. Wa huwa minasyaitan, dia daripada syaitan. Dikaulin Nabi SAW, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sungguhnya syaitan itu dia dapat berjalan, mengalir daripada manusia tu tempat mengalirnya darah. Ada kalam lah beberapa tafsiran pada hadis ni. Apa maksudnya? Baik. Sambung lagi, fayati syaitan ala qalbi bani Adam. Maka datang syaitan atas hati anak Adam. Wa yuridu alaihi syukuk. Dan dia datangkan ke atas hati anak Adam ni syak. Sebab supaya apa? Liyukhabbitahu fi imanihi, supaya dia nak rasuk dia dalam iman dia. Dan juga wa yuthabbitahu an taati rabbih, dan dia nak halang dia anak Adam ni daripada taatkan Tuhan dia. Dia nak rasuk, dia nak kuasai. Dia macam tu lah, satu ni sebut dalam hadis ni, hadis sahih. Dia tengok apa yang syaitan akan buat kita ragu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa hadza wa man khalaqa hadza. Dan syaitan datang pada seorang kamu, lalu dia cakap, siapa yang ciptakan ni? Siapakah ciptakan ni? Siapa yang ciptakan ni? Akhir sekali dia kata apa? Hatta yaqul man khalaqa rabbak. Siapa yang cipta Tuhan kamu? Sebab itu syaitan punya permainan. Siapa yang cipta Tuhan kamu? Maka Nabi kata, fa iza balaghahu falyasta'iz billahi waliyantahi. Apabila sampai fa iza balaghahu, sampai ia akan sampai kepada had ini, sampai tanya man khalaqa rabbak, datang dalam kepala dalam hati kita lintasan duk tertanya, siapa duk cipta Tuhan aku? Waktu tu apa Nabi ajak, fal yasta'in billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu jangan duk fikir dah lain, fal yantahi. Cukup dah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faman wajada min zalika syai'an falyaqul amantu billah.
Siapa yang dapati daripada yang demikian tu sesuatu, maka hendaklah dia kata amantu billah. Jadi riwayat Muslim. Yang Muslim dan juga Bukhari. Yang amantu billah ni riwayat Muslim. Tu ada macam tu, amantu billah. Sedut fikir, nak kacau. Dia nak ganggu kita. Sebab syaitan ubat dia dengan berzikir. Syaitan ubat dia dengan berzikir. Sebab tu penting kita mengaji ilmu ni. Penting untuk kita mengaji ilmu ni. Sebab kita nak tahu maksiat ataupun khawatir. Maksiat ni datang asal daripada mana? Daripada khawatir, daripada khatir, lintasan hati. Akan datang satu lintasan hati pada diri kita dulu. Sama ada lintasan hati tu lintasan khatirul khair ataupun khatirul syar. Lintasan hati yang baik ataupun lintasan hati yang jahat. Dan lintasan hati yang jahat sama ada daripada syaitan ataupun daripada nafsu. Daripada nafsu. Dan khatirul khair sama ada daripada malaikah ataupun mubasyaratan minallahi ta'ala. Allah Ta'ala campak terus ataupun melalui perantaraan malaikah. Jadi penting kita nak tahu khatir kejahatan maksiat tu bila datang, lepas tu kita datang khatirul khair, apa ni syar, kita pun asal nak buat maksiat apa semua dan kita buat maksiat. Jadi kita nak tahu masdar, asal punca tu daripada mana? Adakah daripada syaitan ataupun daripada nafsu? Supaya apa kita nak tahu ni? Sebab ilaj dia yakhtalif. Ilaj berbeza-beza. Kan orang ada penyakit kan, dia pun nak tengok apa punca penyakit. Apa punca penyakit. Sebab apa dia percaya punca? Sebab nak buang punca tu lah. Tengok dia ni apa punca penyakit dia. Oh, makanan dan sebagainya. Maka apa ni di Wasallallahu alaihi wasallam pantang dan sebagainya. Sebab nak putuskan punca penyakit tu. Jadi macam tu jugalah dalam masalah ni. Kalau hati kita sakit, nak tengok apa ni, buat maksiat dan sebagainya, tengok punca dia daripada mana. Punca daripada syaitan ke ataupun daripada nafsu. Jadi dia punya rawatan dia berbeza. Rawatan berbeza. Rawatan syaitan lain, rawatan disebabkan nafsu lain. Jadi rawatan daripada syaitan ni senang saja, berzikir. Cuma nafsu tu susah sikit. Daripada nafsu susah sikit. Nafsu berhajat kepada riyadhah. Nafsu riwayat pada juhud. Kita nak kena apa? Kita taqlilul alaf. Sedikitkan makan, banyakkan pekerjaan. Maksudnya bagi diri lapar dan banyakkan pekerjaan, banyakkan amal soleh. Macam apa ni, Wasallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam binatang binatang apa ni, himar contohnya, dia anid, degil. Degil. Jadi apa orang buat? Orang yang duk apa ni, yang biasa dengan benda-benda ni, dia buat apa? Dia sedikitkan makanan dia dan dia akan banyakkan kerja dia. Supaya apa? Nak jatuhkan nafsu yang kuat, nak kurangkan nafsu yang kuat tadi. Sebab tu kalau nafsu kita kuat, kita lari satu padang sampai penat. Lepas tu agak-agak nak lagi ya. Dah penat dah, tak mau dah. Semalah. Orang suruh buat pun malah. Sebab tu beza bila kita tengah kuat dengan bila kita tak larat dan sebagainya. Orang ajak apa semua pergi main bola pun nafsu kuat ni, tapi sebab tak larat, penat sangat dan sebagainya, jadi dia rasa dia tak mau, malah. Jadi macam tu nafsu kita nak jatuhkan dia, nak turunkan dia. Sedikitkan makan, perbanyakkan amal pekerjaan. Jadi kalau kita ni, kita perbanyakkan taat, susahkan kita. Sebab tu orang yang jadi orang mengaji ni, dia kena lebih. Kalau orang ramai dia permudahkan. Sebab tu Rasulullah kata apa ni dalam masalah siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Dia ada beberapa riwayat. Satu wuduk, satu solat. Dia kata kalaulah tak menyusahkan umat aku, saya aku akan perintahkan mereka, umat aku ni, dengan siwak tiap-tiap kali nak solat. Tapi sebab takut menyusahkan, jadi Nabi tak perintahkan. Tapi Nabi bersiwak. Di sisi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersiwak. Jadi macam itulah orang mengaji ni, dia kena buat lebih. Kalau orang lain ni, orang awam permudahkan, tapi untuk diri dia, dia ambil yang paling susah. Sebab tu kalau tak ada takwa, orang mengaji habis. Sebab orang mengaji dia tahu banyak pendapat.
Dia tahu pendapat yang mudah, dia tahu pendapat yang susah. Kalau mengaji nak main-main, tak ada takwa, dia akan ambil yang mudah. Oh, tak apa kita ambil ni ada pendapat ni. Dia buat main-main. Dia buat gurauan dia dengan benda tu. Itu bahaya. Kalau dia masih macam tu lagi, ubahlah. Kalau tak, dia akan bawa lagi pada permudah-mudah lagi. Baik. Jadi bukan apa, ni mungkin benda ni tak berlaku kat kita. Benda ni pernah berlaku. Kat sahabat lah, sahabat Anas sendiri lah. Dia main benda-benda macam ni. Dia suka, dia tengok dia tu memang ada masalah lah. Dia memang ada masalah, ada gangguan. Tapi kadang-kadang main pertanyaan-pertanyaan macam tu. Dia suka duduk tengok-tengok ni jenis apa, band apa, you dulu ada yang kecoh sikit. Band Ali ke apa, tak nama dia, tak ingat. Band apa? Band Ali ya. Kan? UAA kan? Bukan. UAA kan? Macam kan? Ya. Dia tu memang ikut akal kata-kata. Tu kan salah UAA, tu salah dia. Mau dia fikir ikut orang kata akal dia. Dia tengok video dia pun, dia cakap pun semua tak ada kaedah sebagainya. Langgar semua. Itu bahaya. Jadi dia nak tengok-tengok macam tu sampai dia pun jadi mula fikir benda yang macam-macam lah. Main tanya lah, main datang rumah apa semua tanya macam mana. Kita pun nak kena terang kat dia satu-satu. Dah lah ada masalah dah, cari masalah. Dia tu dah bermasalah dah, dia cari pula masalah. Jangan benda-benda macam ni. Tambah pula zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni macam-macam pula. YouTube semua boleh tengok dengan mudah dan sebagainya. Benda-benda ni. Itu pentinglah ilmu kalam untuk jaga. Yang penting untuk yang pertama tadi untuk jaga diri kita dulu. Lepas tu untuk kita jaga orang lain pula. Jaga orang dekat dengan kita dan jaga masyarakat. Boleh peluah lagi, kita peluah lagi. Baik. Sambung. Antara maksiat hati lagi, wal amnu min makrillah, dan aman daripada makri ni tipu daya. Hanya daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua sifat ni, dua-dua sifat yang mazmumatan khabisatan, sifat yang tercela dan keji. Apa maksud aman daripada makrillah? Dalam surat 282, wa ma'na al-amni min makrillah alla yujawwizal 'abdu ta'dziballahi lah. Kita sebagai hamba, kita perlu ada al-khauf dan juga raja. Takut dan juga harap dalam kehidupan kita kena selari bawa. Seperti mana yang diberi perumpamaan oleh ulama, kajanah kajanahai at-tayr, seperti dua sayap burung. Sebelah ada raja, ada khauf, ada harap dan juga ada takut. Jadi bila ada takut, maka takut tu akan melarang dia daripada buat maksiat. Bila dia ada harap tu akan memandu dia kepada buat taat. Tapi harap di sini bukan terlampau harap sampai dia rasa selesa daripada seksaan Allah Ta'ala, daripada azab-azab Allah Ta'ala. Lepas tu sini dia kata maksud aman daripada makrillah alla yujawwizal 'abdu ta'dziballahi lah. Maknanya hamba ni dia tidak mengharuskan, dia tidak membolehkan ta'zib, mengazab Allah Ta'ala akan dia. Dia kata Allah Ta'ala ni takkan azab dia. Allah Ta'ala ni Ghafurur Rahim. Macam-macam lah sebagainya. Allah Ta'ala tu Tawwab dan sebagainya. Sampai dia terlampau harap, dia jadi macam tu sekali. Tu jadi kod lain dah.
Itu maksud aman daripada makrillah. Dia rasa selamat, dia rasa selesa. Wa hadza da'un udal wa maradun mufsid. Udal ni tak ingat. Da'un penyakit yang udal dan juga penyakit yang merosakkan. Wala yakhfa anna raja'a rahmatillahi ta'ala wa fadlihi matlubun lakin bihaisu la yasilu raja' bi sahibihi ila al-amni min makrillah. Tak tersembunyilah bahwasanya raja' mengharapkan rahmat Allah Taala tu dan kelebihannya itu adalah matlub, dituntut. Tetapi sekira-kira tidak sampai raja' itu kepada orang yang berharap itu, tak bawa kepada aman daripada makrillah Ta'ala. Wa min alamatir raja'is sahih, daripada alamat pengharapan yang benar adalah kasratut ta'ah, banyak buat taat, wal ihsan fi anwa'il ibadah, dan buat ihsan, buat elok pada segala jenis ibadat yang dilakukan, wat taladzzu biha, dan bersedap-sedap dengan ibadat yang dilakukan, wal iqbalul kulli 'alaiha, dan penghadapan sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa tanqiyatuha, dan membersihkan amal daripada ilal dan juga syawaib, daripada penyakit-penyakit dan juga campuran-campuran. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan dia tidak mensyirikkan seseorang pun pada ibadatkan Tuhannya. Apa pula makna qunut? Wa makna al-qunut alla yujawwiza rahmatallahi lahu wa afahu anhu. Yang ni terlajak takut pula. Tadi terlajak harap. Terlajak takut sampai dia kata dia tidak membolehkan, tidak mengharuskan rahmat Allah Ta'ala dan kemaafan Allah Ta'ala tu kepada diri dia. Kadang-kadang orang hak ni dia suuzon dengan Allah Ta'ala. Dia banyak sangat buat maksiat, dia banyak sangat buat jahat, sampai dia ni kunut dengan ta, bukan dengan ta. Kunut ta dengan ta, dengan mana putus asa. Dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa Allah Taala tak ampunkan aku. Allah Taala tak ampunkan aku, kata aku ni banyak buat dosa semua. Itu salah perkataan tu. Perkataan tu salah. Dia suuzon dengan Allah Taala. Dia kata Allah Taala tak ampunkan aku banyak dosa dan sebagainya. Itu salah. Begitu juga masalah ada berkaitan dengan syurga neraka ni juga. Setengah-setengah orang buat gurau, dia kata kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Ada orang buat macam tu kan. Ni pun bahaya juga. Itu salah buat gurau-gurau macam tu. Orang nak cari syurga, dia nak cari neraka. Dia kata tak apa, aku kata tak apa, masuk syurga boleh jumpa dengan, dia sebut penyanyi-penyanyi kafir apa semua tu. Boleh duduk dengan sekian, ni boleh duduk dengan sekian. Tu jahil. Sampai dia boleh gurau macam tu. Nak duduk dengan siapa kat akhirat? Ada nak duduk dengan penyanyi-penyanyi, sampai orang kata sampai hub, dia cinta sangat kat penyanyi-penyanyi tu, kat idola-idola dia. Contohlah kata Messi, kafir. Kafir lah kan? Mana muslim? Messi kafir. Lepas tu orang salah sama, dia kata tak apa, kata masuk neraka boleh duduk dengan Messi, sebab dia terlampau suka sangat dengan Messi. Ni ajib. Ni antara satu kerosakan hari ni, kita tak ada kedua. Kita tak tahu siapa patut jadi kedua kita. Rasulullah yang sepatutnya kita jadikan kedua, kita tolak tepi. Siapa kedua anak-anak muda ini? Pemain bola kan? Dia nak potong rambut, dia potong rambut gaya siapa? Dia cari gaya Rasulullah ke dia cari gaya Messi, Ronaldo? Lah. Ini hakikat pada hari ni. Sebab tu orang tabligh depa buat apa? Depa buat taklim di rumah, baca Hayatus Sahabah, supaya nak tanam dalam diri anak-anak tu cinta akan jadi macam para sahabat, berjuang untuk agama, mati untuk agama, hidup untuk agama. Ini dia nak dapatkan benda tu, Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Sebab tu dulu anak-anak orang dulu nak syahid. Anak-anak hari ni nak jadi apa? Nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon dan sebagainya. Itu kesilapan kita dalam mentarbiah. Kesilapan kita dalam mentarbiah. Kita kena betulkan balik lah semua tu. Adakan taklim di rumah dan sebagainya.
Jangan nanti baca hadis macam kita buat ni, anak-anak tak faham. Anaknya bacalah bahasa Melayu apa semua tu, cerita-cerita. Ambillah ayat tu sahabat ke hal lain ke. Bagi anak-anak akan dengar. Dia dengar nama Abdul Rahman bin Auf, dia dengar nama Abu Bakar As-Siddiq. Dengar ni, nak tanya Khulafa' Rasyidin pun, siapa Khulafa' Rasyidin lah? Tak kenal. Dak ni bukan dekat negara ni, negara Arab. Orang buat pertanyaan. Depa sajalah. Depa buat tanya, kenal tak penyanyi sekian. Oh, kenal. Buat lagu dia boleh sebut apa semua. Lepas tu last sekali dia tanya, Khulafa' Rasyidin ataupun sahabat apa ni, asyarah mubasysyari bil jannah. Mula dia tak ingat. Allah yang sedih. Dia mudhik dan muhzin. Benda-benda macam ni dia menyebabkan kita ketawa, satu lagi dalam satu segi yang lain, satu sudut yang lain menyedihkan. Umat Islam hari ni macam tu. Dia dah jauh daripada roh agama dia. Dia punya sirah ni pun dia tak tahu. Rasul sendiri dia tak tahu. Dia jauh sangat. Tu masuk kod lain lah tu. Saya nak cakap sini kunut lah. Apa ni, putus asa. Mau nak bagi tahu gurau macam tadi tu, jaga-jagalah dalam nak bergurau. Tambah-tambah orang yang suka bergurau. Yang gurau benda-benda yang haram. Jadi orang kunut macam tu lah. Ada orang sampai Allah tak maafkan aku dan sebagainya. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah kata qul, katakanlah apa ni, ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku. Tengok apa ni, kasih sayang Allah, lembut apanya, apa ni, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui apa ni, batasan atas dirinya sendiri. Allah masih sebut ya ibadiya, tak sebut ya muznib. Tapi Allah masih sebut wahai hamba-aku, wahai hamba-hamba yang telah apa ni, melampaui batas. Allah kata apa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innallaha ghafurur rahim. Baik. Wal khaufu minallahi matlub lakin bihaitsu la yurisul qunuta ar rahmatillahi taala. Dia kata khauf, takutkan Allah Subhanahu wa taala ni dituntut. Berbeza takut kita dengan orang. Takut kita dengan orang, kita akan semakin jauh. Tapi takut kita dengan Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kita akan semakin dekat. Kita takut dengan Allah, kita akan semakin ke depan, makin taatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut yang tidak mewariskan kunut, yang tidak mewariskan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa min alamatil khaif ghairil qanit alla yudayyi'a jami'a awqatihi wa anfasihi wa lahadhatihi illa fi maradillahi ta'ala wa awamirihi. Wa dzalika natijatul ma'rifah wal ilmi bi jalalihi wa 'azamatihi. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Daripada alamat-alamat takut yang bukan sampai takut putus asa, dia tidak menyia-nyiakan segala waktu-waktunya dan nafas-nafas dia dan lahazah apa ni, seketika saat-saat dia, kecuali pada tempat-tempat yang apa ni, perkara-perkara, tempat-tempat yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan pada suruhan-suruhan Allah Taala. Dan itu semua adalah natijah daripada makrifah dan juga ilmu dengan kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Biasanya yang takutkan Allah Taala, yang takutkan Allah Taala daripada hamba-hambanya itu adalah para ulama. Wa takabburu ala ibadillah, dan takabur daripada atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu lagi penyakit hati. Penyakit kibir ni main daripada mana? Kibir ni main daripada ujub. Kibir ni main daripada ujub. Ujub ni apa? Perasan. Dia buat apa-apa dia perasan. Bahasa kita perasan lah. Al-ujbu bin nafs.
Dia rasa diri dia buat apa pun dia kata masya-Allah aku boleh mengaji, masya-Allah aku boleh bangun malam, aku boleh solat awal waktu, aku boleh bangun dan sebagainya. Jadi dia rasa dia lupa janib yang lain. Dia lupa kata itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu daripada Allah Taala kepada dia. Jadi bila ujub maka akan datang kibir. Bila dia ada perasan maka dia rasa dia hebat. Waktu tu dia mula nak takabur. Dia membesar diri. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Tengok. Masuk dalam sikit. Wa min ma'asil qal at-takabbur ala ibadillahi ta'ala wa huwa talabul 'ulu wa at-taraffuq wa at-ta'azum 'alaihim 'alal ibad wa istihqaruhum. Talab menuntut ketinggian. Ketinggian taraffuq pun tak tinggi juga, dan ta'azum lebih kurang ke atas para hamba, dan wastihqaruhum dan memandang hina ataupun membilang hina para hamba-hamba yang lain. Wa an yara annahu khairun min ghairihi, dan dia lihat dia lebih baik daripada orang lain. Ini kibir. Dia ada marhalah-marhalah dia. Mula-mula daripada dalam diri dia. Sebab dia kan hati. Dia kan penyakit hati, ma'asi qalb. Dia sifat dalam hati. Bila ada dalam hati maka akan zahir pada suluk, dalam perjalanan seseorang tu. Dan akan bawa kepada perbuatan. Sebab tu syaitan dia takabur. Syaitan dia takabur. Malaikat ketika mana Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah Ta'ala nak jadikan di muka bumi ni khalifah. Apa malaikat sebut? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima. Kamu nak jadikan, wahai Allah, di atas muka bumi ni orang yang merosakkan bumi dan menumpahkan darah. Kerana dia lihat puak jin yang terlebih dulu hidup di bumi, dia tengok macam mana mereka tu berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Jadi dia kiaskan pada masalah tu. Jadi tanya ni bukan nak ingkar, tapi istifsar, soal istifsar. Minta penerangan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni hamba kamu yang tak pernah maksiatkan kamu, yang sentiasa bertasbih dan menyucikan kamu. Jadi dia nak minta, nak tahulah, nak cipta khalifah lagi ke dekat atas muka bumi ni. Apa sebut? Di ayat selepas tu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di sini malaikat dia berhenti. Dia berhenti sampai had ni Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi ada benda yang dia tak tahu. Jadi dia berhenti. Dia tak mau dah. Sehingga kan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Tapi syaitan macam mana? Bila Allah Taala suruh sujud kepada Adam, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menegah kamu daripada kamu sujud kepada Adam ketika mana aku suruh kamu sujud? Apa yang anda nampak? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqatahu min tin. Kayak je lah, khalaqtani minna. Kata balik. Balik. Tapi pokoknya malaikat Allah SWT Muhammad, Iblis sebut aku lebih baik daripada dia, daripada Nabi Adam. Kamu ciptakan aku daripada api, dan kamu ciptakan dia daripada tanah. Nampak? Dia takabur, tak mau sujud. Tak mau sujud. Itu maksiat daripada Allah Ta'ala. Nampak dah suluk dia. Sebab ada dah dalam. Dia rasa dia lah yang sujud berapa lama dah. Masya Allah. Berapa lama sujud dia sampai jadi, orang kata, lebih daripada malaikat lagi. Ibadat dia yang sangat hebat.
Tapi akhirnya nyata apa yang ada di dalam. Dia orang takabur, rasa belagak. Aku lebih baik daripada dia. Setengah orang sebab tu la disebut dalam Mujahid kan. Salah saya nampak. La yanalul ilma mustahyin mutakabbir. Tak dapat ilmu dua jenis ni. Orang yang pemalu dan juga mutakabbir. Sebab apa dia tak dapat ilmu? Sebab dia rasa takkan aku nak mengaji dengan dia. Aku tahun 1 dah, dia pun malu kah? Takkan aku nak mengaji dengan dia. Setengah orang dia rasa macam tu. Itu musibah. Aku tahun 2, aku lama kat Sudan. Takkan aku nak mengaji dengan si fulan. Tak layak aku nak duduk depan dia. Jadi dia ada rasa tu, dia rasa diri dia lebih. Ini masalah, musibah. Takkan aku nak mengaji dengan dia turut. Takkan aku nak menghafal sama-sama dengan dia turut. Malu aku dah. Dia ada datang-datang macam tu. Itu semua musibah. Itu dia tak dapat, dia mutakabbir. So, itu daripada asal, daripada dalam, kemudian nyatalah pada suluk dia punya suluk jalanan dia, dan akhirnya bawa kepada dia punya perbuatan dia. Mulalah perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Sebab tu dia kata la ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka. Tak cukup dengan dia tak mau sujud, dia akan sesatkan anak Adam ni. Minta Allah Taala tangguh. Aku akan menyesatkan mereka. Ini zahir pada perbuatan dia pula. Itu takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warriya ambil sikit-sikit lah dalam lah. Yang lebih pentingnya amal lah. Warriya wa min ma'asil qalbi ar-riya wa huwa minal muhlikat al-muhbitat. Meminta tolonglah sama-sama pakat-pakat baca. Yang ni mungkin tak baca semua kat dalam. Nak percepatkan sikit. Semua nak ambil sikit-sikit lah sebahagian-sebahagiannya. Cuma minta baca, kalau ada yang tak jelas bagi tahu. Mana yang boleh nak terangkan, nak terang insya-Allah. Wa min ma'asil qalbi ar-riya wa huwa minal muhlikat wal muhbitat lil a'mal. Jadi riya ni daripada perkara-perkara yang membinasakan dan muhbitat, menggugurkan amalan. Maknanya menggugurkan pahala amalan tersebut. Apa yang kita buat ada riya, maka dia menggugurkan pahala tersebut. Apa makna riya? Wa ma'nahu talabul manzilati wat ta'zim indan nas bi'amalil akhirah. Apa ni? Menuntut kedudukan dan kebesaran di sisi manusia dengan amalan akhirat. Buat amalan akhirat, tapi dia nak tuntut dengan amalan yang dia buat tu, tuntutkan kedudukan bagi orang. Ni dia tengok dia ni ada kedudukan dan sebagainya. Lepas tu Syekh Muhammad cerita orang yang si fulan dia semayang, masya-Allah, hebatlah semayang dia, cantik, elok semua dengan teliti dan sebagainya. Lepas tu ada seorang tu duduk tengok dia, masya-Allah dia ni, dan dia perasan lah, perasan apa semua. Dia cerita sama lah, dengar daripada orang lain pun ada, cuma ada beza-beza sikit-sikit itu ya. Tapi semuanya nak kata natijahnya orang ni duduk semayang dan ada orang tengok dia. Lepas tu dia pun perelokkan lagi solat dia dan sebagainya. Lepas tu orang yang tengok tadi, masya-Allah dia ni bagusnya solat dia, teliti, jaga satu-satu mau rukun, syarat dan sebagainya. Dia pun pilah kat orang tu, masya-Allah aku rasa kamu ni ahli solat kamu elok dan sebagainya apa semua. Dia kata minta tolong doa kat aku. Dia bagi tahu ana shaim kaman. Ana shaim kaman. Aku puasa kak. Tadi dia semayang kan, orang tak tahu kata dia puasa. Tahu orang tu main kata aku puasa kak ini. Nak bagi tahu kata aku semayang, aku puasa saya. Tambah lagi, tak perlu bagi tahu pun. Tapi bukanlah maknanya orang yang bagi tahu dia puasa tu dia riak dah. Sebab riak ni hati.
Jadi atas dasar apa dia bagi tahu? Atas dasar tapi ni aku anak puasa ni. Minat tak anak puasa ni. Dia bagi tahu. Itu tak betul orang dia. Nak bagi tahu kata dia puasa. Ni kalau bagi tahu ajakkan dak kot apa semua. Betul kalau mungkin ada orang tunggu ke apa nak puasa ni, makan dulu apa semua. Tak ada masalah. Kan? Dia ditahu lagi dengan tak bagi tahu ni orang lain duk tunggu dia dan sebagainya lagi bawa apa ni benda yang tak bagus lah kan. Tak ada masalah boleh bagi tahu. Itu diceritakan ada ahadut talamis, salah seorang apa ni orang yang duduk dengar apa ni Imam Asy-Sya'rawi, bukan Sya'rawi, Sya'rani tak silap, Sya'rani. Dia dengar Imam Sya'rani cerita tentang apa ni kelebihan sedekatus sir, sedekah cara apa ni sir, diam-diam. Jadi dia pun bagi tahu lah, ya Syekh, aku dengar hang cakap semalam pasal sedekatus sir, kata aku nak apa ni buatlah ni sedekatus sir ni, macam tolong tunjukkan aku apa ni kampung mana orang yang susah dan sebagainya, keluarga mana yang susah, aku nak buat sedekatus sir. Betul. Syekh Sya'rani kata aku rasa hang ni belum sampai lagi nak buat macam tu. Hang bukan ahli dah lagi, kata. Tu dia kata tak apa, jarib ni. Cuba aku cuba. Okey, pergi kat kampung si fulan tu, kat sana ada keluarga si fulan, dia keluarga miskin apa semua dan sebagainya, orang baik dan sebagainya. Okey, sedekah, buat sedekah sir. Dia pun ikutlah apa yang guru dia ni cakap. Dia bawalah kis, ada barang-barang semua bawa. Malam-malam seorang-seorang, tak ada orang tahu. Tapi letak kat depan pintu balik. Adanya tak ada orang siapa-siapa tahu yang bagi. Nak tuah dulu. Dulu kan tengok cerita apa semua. Buka-buka tengok ada roti kat depan. Tu ada dia sedekah lah tu, tapi dia tak mau bagi tahu siapa yang sedekah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esoknya mai majlis. Lepas tu Syekh pun tengah duk sebut pasal apa ni, tengah duk cakap lah, bincang-bincang pasal pengaji apa ni, tengah duk syarah-syarah apa semua tu. Dia duduk sekali. Dia duduk sekali tu diam sakit. Dia diam. Tapi dalam dia duk tengok nak bagi tahu tapi nak biar dulu kan. Dia lalas sekali dia kata, ya Syekh, alhamdulillah, dia kata fi mantiqah fulan apa semua, dia kata dah mula tersebar sedekatus sir apa semua, kata dia cakap dia nak bagi tahu kata dia, tapi dia tak sebut lagi kat mantiqah fulan tu apa semua dah tersebar dah, alhamdulillah orang mula ambil ihtimam tentang sedekatus sir ni. Lepas tu Syekh tengok apa ni, Syekh Sya'rani tengok dia tak ada taklid apa-apa, dia tak cakap apa, dia senyum kan. Ni balik, duduk balik, sembang-sembang balik apa semua. Lepas tu masuk dalam maudhu' lain. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa dia? Cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah? Yang kedua tak apa nak ingat. Tapi dia nak bagi tahu seolah-olah nak mengisyaratkan, nak bagi tahu pasal sedekatus sir yang dia buat. Lah apa ni, bila dia sebut. Lepas tu Syekh dia tengok, Syekh dia gelap, tak cakap apa lagi. Lepas tu dah senyap juga lama ni, dalam tengah duk orang cakap apa, nafsu kan, dia duk tolak. Nak bagi tahu. Lah dia kata, Syekh min babil iqtida. Ni apa bab supaya diikuti lah. Ni supaya orang ikut, dia kata, sebab di sini semua yang ikut hang ni duk dengar ni semua ni tujar dan sebagainya, kata. Semalam dia kata aku buat sedekah sir. Malah aku sedekah sir malah kat rumah si fulan apa semua, kata alhamdulillah apa semua. Jadi aku cakap ni supaya orang ni semua boleh ikut. Kata lepas tu apa ni, Syekh tu gelak, dia kata bukan aku duk cakap, dia kata hang tak boleh lagi, hang belum ahli lagi, dia kata. Dia kata aku tak nampak hang ni macam ahli, aku tak nampak hang ahli lagi, belum sampai lagi. Dia kata tak apa, cuba aku, kamu sabar. Okey, aku sabar insya-Allah. Bagi tahu dah lah akhir sekali. Dia nak apa, nak tuntut kedudukan tu. Tu ada kisah yang lain.
kita boleh ambil iktibar. Ada seorang ni dia infakkan kepada seorang ni untuk bina masjid. Seingatnya bina masjid lah. Bina masjid. Duit si fulan ni dibagi kat orang ni untuk bina masjid. Akhirnya masjid tu dikenali dengan masjid fulan, bukan masjid orang yang bagi duit tadi. Jadi akhirnya orang pun, mereka ada beberapa orang yang tahu, dia sepakat mereka bersepakat pergi jumpa orang ni. Dia kata kita kumpulkan orang apa semua, lepas tu kita bagi tahu kat orang yang bahawasanya masjid ni kamu yang infakkan duit daripada kamu, supaya orang tahu benda yang sebenar. Kata betul, tak perlu kata. Tak perlu, dia kata aku tak mahu mereka. Sebab dia kata siapa yang aku buat benda ni kerana dia tahu kata aku yang infakkan. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang aku infakkan kerana dia tu, dia tahu kata aku yang infakkan. Ni tak perlu nak bagi tahu semua orang. Walaupun orang tak tahu, tapi Allah Taala tahu. Dia tak perlu nak abad. Itu berkenaan dengan riya. Kemudian wal ujubu bi taatillah, dan juga ujub dengan taatkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perasaan dengan ketaatan yang dia buat. Perasaan ni pun satu penyakit jugalah, penyakit hati. Jadi ujub ni dalam tu pun disebut salah satu daripada sebab-sebab kibir, jadinya takabur. Qala al-muallif rahimahullah, al-ujbu huwa i'tiqadun nafsi kama laha. Ujub tu iaitu i'tiqadnya diri itu akan sempurna je dia. Wa farahuha bihi, dan gembiranya diri itu dengan sempurnanya. Ma'anisyani ni'matillahi 'alaiha, serta lupa nikmat Allah Taala ke atas diri dia. Dia lupa kata tu nikmat Allah Taala. Wa adamil khauf min zawaliha, dan ketiadaan takut daripada hilangnya nikmat Allah Taala. Nikmat Allah Taala yang bagi. Allah Taala bagi dia kekuatan untuk menghafal, kekuatan untuk dia mengaji, kekuatan untuk buat taat. Tapi dia ujub, dia lupa kata semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa haqiqatul ujbi isti'zamu kamalihi ma'a nisyani idafatihi ila Allah Taala. Tu dia ujub. Fa in dhanna ma dzalika anna lahu inda Allahi haqqan wa tawaqqa'a bi amali karamatan fid dunya wastab'ada an yusibahu makruh fa huwa mudillun wa huwa ziyadatun 'ala al-'ujbi. Wal 'ujbu huwa ahadu asbabil kibri wa huwa ad-da'i ila nisyani dhunub wastisghariha. Dan ujub ni juga yang mendorong kepada lupanya dosa-dosa dan juga memperkecil-kecilkan dosa. Dan wa 'adami taubah, dan ketiadaan taubat daripada dosa-dosa yang dilakukan. Wa talafiha ni tak tahu suku. Wa huwa yu'mi wa yusim an afatil amal. Ujub ni lah yang membutakan dan memekakkan daripada afat-afat daripada amal. Wa yulhi an taufiqillah wa yurisul amna min makrih. Itu ujub. Itu Allah tegur sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum, betul, walam ka falam tughni amkum syai'a. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum, dan pada peperangan, ingatlah pada peperangan Hunain, id a'jabatkum, ketika banyaknya tentera-tentera kamu, bilangan-bilangan kamu tu, a'jabatkum an kasratukum, memperasankan kamu, jadi kamu ujub. Kita takkan kalah hari ni, kita ramai dan sebagainya. Allah tegur lala tu juga, id a'jabatkum kasratukum, tapi falam tughni ankum syai'a. Banyaknya kamu tadi tak mengkayakan kamu, tak mencukupkan kamu. Akhirnya apa berlaku? Awal-awal itu lari habis. Kemudian Rasulullah suruh Ibn Abbas panggil balik semua. Peperangan Hunain. Ya Allah nak
nak ajak. Lepas tu kita jangan gembira dengan banyaknya pengikut dan sebagainya. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ujbu bi ta'atillahi wal hasadu wal hikdu ala ibadillah. Wa makna al hasad karahatun ni'mati ala al muslim. Wal hasad wal hikdu, dan hasad dan juga hikdu. Hikdu ni anda tak tahu bahasa Melayu dia apa, macam dendam. Lebih kurang dendam lah. Hasad lah. Hasad lagi maksud dia. Al-hikdu kita tengok dalam. Kita tengok mana hasad. Wa makna al-hasad karahatun ni'mah 'alal muslim wastisqaluha. Benci nikmat yang ada di atas seseorang muslim. Ataupun dalam sebut dalam hadis dalam hadis ya. Anda tak pasti dalam hadis ke tak? Tamanni zawal ni'matil ghair. Cita-cita hilang nikmat orang lain. Dia tak boleh tengok orang lain ada nikmat. Dia tengok orang tu ada nikmat, dia cita-cita nak nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Dia tak boleh. Berbeza dengan ghibtah. Ghibtah dia nak tamanni misli ni'matil ghair. Dia cita-cita seumpama nikmat yang ada pada orang lain, tanpa dia cita-cita hilang nikmat tu daripada dia. Dia nak juga. Dia tengok orang tu boleh hafal Quran, dia pun nak hafal Quran. Dia ingat orang tu masya-Allah mengaji hebat dan sebagainya, boleh faham, dia pun nak juga. Tanpa dia ada dalam hati dia nak nikmat yang ada pada orang tu hilang. Itu ghibtah. Adapun hasad dak, dia nak nikmat tu hilang. Itu hasad. Karahatu an-ni'mah 'alal muslim wastisqaluha. Dia membilang berat. Adapun al-hikdu, tengok muka surat 287. Faqad qala in anhu hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna al-ghadaba idza lazima kazmuhu ni tahan marah. Wal kadhibin al-ghaiz, ayat Allah puji orang yang tahan marah dia. Tapi ni orang yang apabila satu kemarahan tu, apabila lazim oleh tahankan marah tu, tahan marah tu bukan sebab syariat suruh, tapi kerana lemah untuk nak lepaskan kemarahan tersebut. Idza lazima kazmuhu, tengok balik tu ira li ajzin, kerana lemah anit tashaffi fil hal, kerana lemah dia pernah melepaskan kemarahan tu pada ketika tu juga. Dia nak tumbuk lah kawan tu, tapi abang dia ada, tak boleh lah, tunggu dulu. Jadi dia hai sabar ni. Jadi dalam ni pasal lain kan, dia jadi, maka orang yang terpaksa tahan sebab lemah, dia pernah lepaskan pada ketika tu, maka apa berlaku pada ghadab tadi? Raja'a ilal batin, dia akan kembali balik ke dalam, wahtaqana fihi, dia cucuk ke dalam. Dia akan semakin semakin teruk sini ya. Dia pergi ke dalam, dia cucuk ke dalam. Maka waktu tu sarah hikdan. Bila macam tu jadi, dia tengah marah dan dia nak lepaskan pada ketika tu, tapi tak boleh sebab ada satu halangan. Jadi bila ada polis ke apa ke, ada orang duk tahan, dia duk simpan lama dah ni. Jadi pandang orang yang dia bertindak ni, dia tak ni dah, sebab dia dah dikuasai oleh dia punya sifat dendam tu. Dia tak boleh nak buat, dia terpaksa tahan, dia tahan benda tu semakin duk cucuk dia. Dia dapat satu peluang tu, habis ya. Maka akan jadi fasara hikdan. Akan jadilah hikdan. Apa dia? Benci ke? Benci dan dendam. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Benci dan dendam. Wa makna al-hikdi an yalzama qalbuhu istisqalahu wal baghdatulah wan nifarulah anhu wa an yamuda dzalika wa yabqa. Fal hikdu samaratul ghadab. Jadi hikdu ni samarah daripada ghadab. Lepas tu dia sebutlah al-hikdu yusmiru samaniyata umur. Dia membuahkan, menghasilkan 8 perkara. Itu apa baca ni.
Ini ringkas-ringkas lah. Kalau ikutkan satu-satu takrif, lepas tu punca, kepada yang ilaj, semua dia. Lepas tu dia punya kaitan dengan sifat-sifat yang lain. Macam dia tengok tadi, ujub, kibir kaitan dia dengan ujub dan sebagainya. Ujub kaitan dia dengan apa dan sebagainya. Lepas tu Imam Al-Ghazali dia buat datangkan 10 al-muhlikat tu kepala-kepala saja tu. Benda-benda yang besar. Tu yang dalam penawar bagi hati tu. Dia dalam ihya dia ada al-munjiyat dengan al-muhlikat. Muhlikat 10, munjiyat 10. Yang membinasakan sifat 10 sifat membinasakan dan yang 10 sifat yang bagi kejayaan. Wa minha daripada ma'asil qalb al-israru 'ala al-ma'siyah. Apa ada israr 'ala al-ma'siyah? Wa min ma'asil qalb al-israr 'ala al-ma'siyah 'ala ma'siyatillah ta'ala wa huwa al-'azmu fi dawam 'ala fi'liha, iaitu azam pada diri pada senantiasa buat atas sentiasa di atas perbuatan maksiat tersebut. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya wala sababa lil israri illa al-ghaflah wasyahwah. Tidak ada sebab bagi israr tetap di atas melakukan maksiat kecuali ghaflah dan juga syahwah. Dia ghaflah dan juga dia syahwah. Lalai dan leka dia dan juga syahwah dia. Hati dia lah leka. Bila hati leka, asal dia akan ke anggota ni lah. Wala yudadul ghaflata illa al-ilmu. Maka tidak dapat nak lawan ghaflah tu kecuali ilmu. Dan juga wala yudadu syahwah illa sabru ala qat'il asbab al-muharrikah li syahwah. Dan tak dapat nak lawan syahwah tu kecuali sabar di atas memutuskan asbab-asbab yang muharrikah li syahwah. Sebab tu kalau tak tolong dengan agama habis. Sebab kalau orang yang dah gila maksiat, memang dia tiap-tiap hari dia berzina, tiap-tiap hari dia buat benda-benda kotor, dia susah, dia akan jadi. Sebab tu orang sampai menggigil lah. Dia menggigil bukan apa, duduk dalam ni duduk tolak dia. Tu jadi tak betul ya. Tu budak tahfiz. Dia cerita sendiri, dia jadi imam itu. Dia cerita, kata dia sampai masuk dalam bilik ni, dia kata menggigil sampai menjerit. Dia orang tak biasa kan. Lah, jangan kita orang putih memang duduk telanjang tak ada apa, duduk kat tepi pantai tu. Kita lain lah, kita seorang lain. Sebab tak biasa lagi. Sebab mereka tu dah biasa dah, memang kehidupan dia macam tu. Memang tak ada rasa malu dan sebagainya. Kita tak. Jadi dia tu dah orang mengaji tahfiz dan sebagainya. Jadi tak biasalah dah nampak benda-benda macam ni apa semua. Ada syahwat. Jadi sampai dia kata duduk dalam bilik, kata tak tahan. Tak tahan. Sebab dia nak tapi tak boleh buat. Dia kena tahan. Dia kena tahan dalam tu duduk tendang. Tu sampai orang tu kadang-kadang menjerit dan sebagainya. Itu dia pun terpaksa orang nak selamatkan perempuan yang terlanjur ni. Sebab dia dah terlanjur, jadi dia nak lagi. Kalau sekali tu mungkin okey lagi, tapi dah banyak kali dia rasa sedap. Kelazatan tu di situ. Kalau tak potong dengan kesedaran yang betul-betul dalam, habis lah. Kesedaran tu di situ. Kesedaran di situ. Mana tu? Nah, dia apa selagi mana dia tak sedap, memang dia akan buat lah. Tu apa ni, ada sahabat kita dulu, dia pernah ikut macam ni. Dia cerita depa terkena kunci pintu. Tak, depa lari. Kunci pintu tu pun duduk dalam tandas lama, sejam 2 jam. Tak keluar-keluar. Depa pasang kamera. Duk buat dengan paip. Buat dengan paip. Tak boleh benda lain, paip menjadi ya. Sebab dia dah orang kata istilah ini apa? Sangap kan. Itu tak ada dia tak ada sabar. Dia jangan cari asbab yang menggerakkan syahwat. Sebab tu setengah-setengah orang ulama tak berani pergi tempat, tak bagi pergi tempat-tempat yang apa ni, negara-negara barat apa semua tu. Nak hantar anak pergi neraka. Dah pergi tempat tu, anak-anak berjumpa dengan orang telanjang, orang ni apa semua. Tak, air ilmu tak ada, tak cukup, tak penuh lagi kat dada.
Ada ilmu pun ada jam. Apa pergi tempat orang tak ada orang Malaysia pula kan. Lagi ya. Ada orang luar semua orang putih. Pergi apa? Orang saya pergi pantai tu kena buka telanjang dulu. Ada setengah-setengah pantai kan nak mandi kena telanjang. Cakap Jepun pun sama juga. Kawan cerita, Wafi cerita, kawan dia pergi Jepun dia boleh mandi, tempat mandi dia ramai-ramai. Mandi telanjang. Jadi depa 4 orang. Jadi seorang pergi seorang, naik balik seorang tak pergi sekali lah. Malaysia sekali tak boleh, tapi dengan orang lain tak apa lah. Orang lain tak kenal. Jadi inilah dua ilmu dengan sabar. Lepas tu kadang orang yang dia bila dia tengah baru berubah, siapa dia boleh tahan? Sebab dia tengah sedih. Kesedihan tu kenapa sampai menangis? Sebab ketakutan. Dia ada khauf. Bila khauf dia kuat, khauf tu yang menghalang dia. Dia nak buat dia ada takut. Tapi lama-lama makin khauf tu makin dah terhakis, hari dia mula balik. Lepas tu nak bagi dia stabil dulu, jangan duk pergi jumpa balik kawan-kawan yang dia tak kuat lagi. Jangan jumpa kawan-kawan yang duk ajak apa semua. Jangan pergi tempat-tempat yang boleh buat balik, ajak dia balik kepada maksiat dan sebagainya. Dia kena jauhkan dari tempat tu lah. Jadi dia kata fala dawa'a idzan litaubah. Tidak ada dawa, tidak ada ubat bagi taubat kecuali ma'jun. Ma'jun apa ma'jun? Ma'jun ni lah. Ma'jun. Tahu ma'jun kan? Ma'jun lah. Campuran yang dicampurkan daripada halawatil ilmi, daripada halawah kemanisan ilmu, dan juga mararatis sabri, dan kepahitan sabar. Kena campur dua tu. Ngaji ilmu rasa seronok ilmu tu, dan tambah satu lagi kepahitan sabar. Sebab sabar tu memang kena mengajar lah. Ni diri sendiri ni. Bila kita bermudah-mudah dalam satu benda yang lain, kita tak sabar, maka makin lama kita akan makin jatuh. Ni diri anak sendiri dia akan cakap orang lain. Macam kadang-kadang kita mayang kita semayang witir contohnya 3 rakaat. Semayang witir 3 rakaat, duk baca selalu sabbihisma rabbikal a'la, ikut sunnah dah. Qul ya ayyuhal kafirun, lepas tu mu'awwizatain, qul huwallah. Lepas tu mau kadang-kadang tu bila ada sakit tu, mulalah kita pun qul ya, qul huwallah satu cukup. Sakit esok tak sakit, setan mai. Dia kata setan mai kata baca qul ya qul huwallah cukup. Ni nampak penat badan apa semua ni, dia mai. Lalah qul ya juga qul ya qul huwallah, qul ya lalah, qul ya qul huwallah terus. Tak ada sabihizah. Bila kita mula tinggal tu habis, setan dia mula masuk. Ini tak sebut lagi madakhilu syaitan. Madakhilu syaitan yang 7. Disebut sini ya. Sikit lah, saya masak sikit. Lalu, kamu ada belah.
Baca sikit dulu, kita akan sebutkan tentang madakhilus syaitan ni. Baik. Lagi daripada maksiat hati lagi. Cuba tengok 289 tu. Qala al-Imam al-Haddad rahimahullah, wa'lam annal khaufa zajirun. Tentang perasaan takut tu jadi pencegah. Yazjarul insan 'anil ma'asi wal mukhalafat, yang menegah manusia daripada buat maksiat dan mukhalafah kan suruhan-suruhan Allah Taala. War raja qaidun, dan raja itu dia yang memandu kita. Yakni yaqudul abda ila ta'at wal muwafaqat, yang memandu hamba kepada taat kepada Allah Taala dan muwafaqah. Muwafaqat apa yang Allah Taala suruh. Faman lam yazjarhu khawfuhu an ma'siyatillahi azza wa jalla, barang siapa yang takut dia tidak menegah dia daripada maksiat kepada Allah Taala, walam yaqudhu raja'uhu ila ta'atillahi ta'ala, dan harap dia, asa harap dia tidak memandu dia kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kana khawfuhu wa raja'uhu haditsan nafsin, dia punya takut dia dan raja' dia hanya hadisan nafsin sahaja, hanya cakapan-cakapan di dalam diri dia saja. Sifat takut yang ada pada dia ni dan raja' ni la yu'taddu bihima, tak dikira takut dan raja' ni. Sebab takut dan harap dia ni tak dapat bantu dia pun. Dia kata aku takut tapi dia buat maksiat juga. Aku harap tapi tak buat taat. Yang ni tak diperpegangkan pada takut dan harap dia ni. La yu'awwalu alaihima. Sebab apa? Li khuluwihima an thamaratihimal maqsudah. Kerana kosongnya kedua-dua ni, harap dan takut ni, daripada buah yang dimaksudkan. Buah daripada takut tu apa? Nak jauhkan daripada maksiat, nak jaga dia tegah daripada maksiat. Buah daripada harap tu apa? Nak bawa dia kepada buat taat. Jadi yang ni apa faedah dia? Tak halang dia daripada buat maksiat dan tak bawa daripada buat taat. Li khuluwihima an samaratiha al-maqsudah wa faidatihima al-matlubah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, dan bakhil dengan apa yang Allah Taala perwajibkan. Ini tak banyak zakat. Tak banyak zakat. Ataupun syuh. Syuh ni teruk pada bakhil ni. Bakhil ni dia bakhil apa yang ada di sisi dia. Bima indahu. Bukhul ni dia lebih teruk lagi. Dia bakhil dengan apa yang ada di sisi dia. Lepas tu hirs ala ma fi aidin nas. Dia nak apa yang ada di tangan manusia. Dia punya kedekut, hak orangnya dia nak. Ni bakhil. Syuh. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Taala sebut Quran. Lepas tu wasu'uzan billah wa bi khalqillah, dan su'uzan, buruk sangka dengan Allah Taala dan dengan hamba-hamba Allah Taala, dengan makhluk Allah. Su'uzan dengan Allah Taala dan su'uzan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tengok muka 291. Wa ma'na su'udzan bil muslimin an yadhunna bihim as-su'a fi aqwalihim wa af'alihim allati zahiruha al-khair. Baik, bukan semua nak su'udzan. Tak. Wa ma'na su'idzan bil muslimin, dan makna buruk sangka dengan orang Islam, an yazunna bihim, dia sangkakan pada orang Islam itu akan akan benda-benda yang tak elok lah, yang buruk, fi aqwali, pada perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, allati zahiruhal khair, yang mana zahir perkataan dan perbuatan tu baik. Kita suuzon pada orang yang zahirnya baik, hukum dia haram. Orang tu zahir dia baik, tapi kita suuzon. Dia tu ulama contohnya, dia tu pakaian dia elok, perbuatan dia elok, tapi kita suuzon. Kita kata dia mencuri, kita kata dia rasuah, kita kata dia macam-macam. Itu berdosa. Bila orang yang perwatakan dia baik, kita suuzon. Bila tidak ada benda-benda yang bawa kepada tu, kita nak suuzon, tak boleh. Fa yazunnu bihim khilafa ma yuzhiruna min zalik. Maka dia zonkan pada mereka tu, pada orang muslimin tu, khilaf, bersalahan apa yang dia zahirkan daripada yang demikian, yang tersebut tu, daripada perkataan dan perbuatan. Dia zonkan orang tu buat hak baik, dia berfikir hak jahat. Dia zon yang jahat. Au an tunazzala af'aluhum wa aqwaluhum allati tahtamilul khair wa syarr ala janibi syarr, ataupun dia letakkan perbuatan dan perkataan mereka tu yang ada ihtimal baik dan jahat, dia letakkan pada janib, pada sebelah pihak yang jahat. Ma'a imkani tanzilha ala janibil khair, serta mampu untuk kita letakkan di tempat yang baik.
kecuali ada qarinah-qarinah dan sebagainya. Sebab tu kalau orang yang buat perbuatan buruk, lepas tu orang suuzon kat dia, yang salah dia. Orang yang buat perbuatan buruk tu, dia yang letak diri dia di tempat mawaqi'ut tuham, tempat-tempat yang kena tuhmah. Sebab tu orang mengaji ilmu ni kena jaga. Orang mengaji ilmu dia kena jagalah dalam apa ni, media sosial dan sebagainya. Benda-benda tu boleh jadi tempat kita di tuhmah. Sebab tu tempat awam. Jadi tempat awam hari ni orang bukan awam, kita bersama-sama bukan bersama badan ni, bersama di dalam tu. Mengutuk pun mengutuk Allah baru, mengutuk dalam tu. Nak mencela ke, nak bergaduh dalam tu. Sebab tu orang nak menjaga orang percaya situ. Tu kata tu tempat orang ramai, dia kata. Nak menjaga kena pergi pasar malam kan. Pasar malam tempat orang ramai. Lah ni tempat orang ramai lah, dalam internet tu, dalam media sosial. Cari tempat tu, cari grup, cari nombor, mesej semua orang apa semua kan. Cara baru lah pula. Dulu cara lain. Jadi yang letakkan diri dia tempat orang tohmah dia, letak gambar dia dengan perempuan dan sebagainya, itu orang cakap dia macam-macam, dia ni dengan keluar itu apa ni lah, kawan lah apa semua kata ni. Dia yang mula letakkan diri dia pada tempat-tempat yang boleh bawa pada fitnah. Itu salah dia. Lepas tu dia kata orang buruk sangka. Topi dia nampak ni. Itu masuk suuzon. Itu Syekh Muhammad kata, kadang kalau orang main sebelah kita seluk poket kita nak husnuzon lagi, dia tersilap poket kot. Tu bukan dia lagi. Tersilap poket. Itu husnuzon bukan tempat dia. Itu kena tengok. Ada orang bukan Islam yang nak ganggu agama dan sebagainya. Bukan masa dia lagi tu. Tu kena jaga-jaga. Dalam masa ada tempat kita husnuzon, ada tempat kita jaga-jaga. Agama kita kena jaga. Tiba-tiba ada orang ni tiba-tiba baik dan sebagainya, dan takut ada benda yang mereka nak ni dalam agama. Orang yang tadi saya tengok baik ya, baik, tapi mengaji untuk jatuhkan Islam. Mengaji hebat. Hak kat Aceh kan. Kahwin dengan orang Islam siap. Tak ada apa jadi. Tak jadi apa, balik-balik sebab beritahu kata sebenarnya bukan dia berlakon je. Jadi tok guru, alim ni, alim dana ibu. Tapi nak buat macam mana, hidayah tak dapat. Lagi wa tasghir lima 'azzama Allah min ta'atin, dan memperkecilkan apa yang Allah Taala perbesarkan daripada ketaatan atau maksiat atau Quran atau ilmu atau syurga atau neraka. Apa yang Allah Taala muliakan, apa yang Allah Taala besarkan, tolong muliakan. Tolong muliakan. Al-Quran jangan perkecilkan, jaga. Ilmu jangan hinakan. Jangan malu mengaji. Sebab tu dalam Ma'alim Irsyadiyah sebut pasal dia kata apa ni, masalah ni lah. Masalah orang mengaji ilmu hari ni, bila dia rasa aku ni mengaji ni je dah, mengaji syariah apa semua, dia rasa benda tu kecil. Dia rasa benda tu kecil, benda tu besar. Benda tu, dia jadi imam kat masjid tu, benda tu besar. Itu satu benda yang mulia. Orang lain boleh buat tak? Orang lain tak boleh buat. Tapi dengan ilmu lah, benda tu besar. Jadi imam, jadi khotib, dia kena bangga. Tapi hari ni lil asaf, orang yang kerja benda-benda tu, dia rasa diri dia kedil, sedangkan diri dia mulia. Orang yang hafal Quran, yang hafal hadis, hafal apa semua tu, benda yang mulia. Tapi dia rasa, kawan aku ni dah kerja ni dah, kawan aku dah kerja ni dah, aku ni masih lagi untuk ilmu. Main tu dak dia kena lawan balik. Kata kita ni jadi apa ni, sufara. Kita jadi, kata seolah-olah wakil lah dalam tu sebut apa ni. Sedangkan orang yang kerja dia taukek, kerja dia taukek bagi sultan pun, dia orang yang kerja mentaukek bagi sultan, bagi pihak sultan pun ada kemuliaan. Apa pula orang yang kerja dia taukek daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama. Sebab tu ada kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Sebab seolah-olah
Ulama ni dia yang tolong tauqid kan, ganti Allah Subhanahu Wa Taala, dia khalifah. Orang ni tanya hukum. Okey, boleh buat, settle. Orang tak boleh, dia tak bagi. Dia tak bagi. Tu kerja besar tu, bukan kerja main-main. Sebab tu nak dapatkan dia pun bukan mudah. Dia perlukan juhud yang besar. Itu jangan perkecilkan ketaatan. Orang tu buat ibadat apa semua, kata jangan perkecilkan. Biarkan ibadat dan ajak juga buat ibadat-ibadat yang lain. Setengah ni apa duduk ngaji apa semua, setengah-setengah orang duduk ngaji apa ni, mengaji tasawuf, pelekehkan fiqh apa ni semua, bab zahir dan sebagainya. Itu masalah hati je tu. Silap tu tasawuf apa dia mengaji. Orang tasawuf hati bersih. Tiba-tiba dia memperkecilkan syariat. Dia memperkecilkan syariat. Ini zahir, ni kulit dan sebagainya. Lepas tu maksiat pun salah juga bila dia perkecilkan. Buat pegang sikit ya. Tengok sikit ya, kan nampak dia punya tu pun. Jenis-jenis ni kan. Kan nampak kemaluan dia pun, tengok muka dia apa semua, tengok rambut dia. Jadi benda-benda maksiat tapi dia anggap benda tu kecil. Tu bahaya. Benda yang Allah Taala besar kan, dia anggap benda tu kecil. Quran, ilmu, syurga, neraka. Syurga, neraka ni minta jauh daripada dia. Tiba-tiba kita nak masuk, kita memperkecilkan tak tu, seolah-olah kita pandang rendah pada neraka tu. Ada apa? Itu bahaya. Kita tengok lagi dah dalam tu. Wa kullu zalika minal ma'asi wal khaba'is al muhlikat, bal kullu zalika, semua yang tersebut tu minal ma'asi wal khaba'is al muhlikat, daripada maksiat-maksiat dan benda-benda keji yang membinasakan. Bal ba'du zalika mimma yudkhilu fil kufri wa iyadu billahi ta'ala min zalik. Dan sebahagian daripadanya daripada perkara-perkara yang memasukkannya ke dalam kekufuran. Jaga-jagalah wal iyadu billahi min zalika. Lepas tu masuk ta'atul qalb. Allah Ta'ala alam. Sebutlah, tengok masuk dalam tu apa yang membawakan kepada kufur. Ini tentang 7 madakhil syaitan. Ingat, syaitan ini antara madakhil asasiyah. Daripada madakhil ni dia tafarraq, banyak pula. Tapi antara yang pertamanya, syaitan ni bagus, dia tak putus asa. Dia tak putus asa. Tapi dia tak putus asa pada buat jahat lah. Tu yang tak bagus dah. Yang pertama dia akan sarfu apa nak tulis, memalingkan amal ataupun membandingkan daripada beramal lah. Sarfu al-amal, memalingkan seseorang tu daripada beramal. Jadi kalau seseorang tu yang nak beramal, nak buat, yang pertama kali dia akan halang kita daripada beramal. Dia kata orang nak mayang ke apa, dia tidak dulu, duduklah dulu apa semua. Dia akan sarf, memalingkan seseorang tu daripada beramal. Yang kedua, bila dia tak dapat, adakah dia cukup dah? Okey, dia pi dah. Dia tak pi. Dia akan masuk daripada pintu lain tak? Dia akan masuk daripada pintu yang lain. Apa pintu yang lain? At-taswif. Apa dia at-taswif? Saufa af'al. Dia akan tangguhkan. Dia akan tangguhkan. Dia kata buat nanti ya. Jadi kita pun duk tangguh. Akhirnya bertangguh, akhirnya bertimbun. Benda yang sepatutnya siap hari ni tak siap lagi. Jadi esok ada dua kerja. Kerja semalam dan kerja hari ni. Sebab tu soful amal, kita cakap apa ni, apa ilaj dia, kata ana ahtaj ilal amal, ana muhtaj ilal amal. Dia nak suruh palingkan kita daripada beramal. Kata aku berhajat kepada amal. Bagi tahu dari diri kita, ya nafs, aku berhajat pada amal.
Yang kedua apa ni? Taswif. Taswif ni antara ilaj dia ingat kematian. Ingat mati itu tak tahu bila sampainya. Kemudian ingat inna likulli yaumin amalah. Bagi tiap-tiap hari itu ada amalan-amalan dia. Hari ini ada amalan-amalan dia, esok ada amalan dia. Jadi bila kita bawa amalan hari ni kepada esok, maka akan jadi bertimbun. Akhirnya tak siap kerja. Sampai bila duk tangguh. Allah tak siap. Tak boleh juga apa ni melalui pintu yang kedua, dia akan pergi ke pintu yang ketiga. Riya. Dia tak boleh nak halang daripada beramal. Nak taswif pun tidak. Tak apalah, buatlah. Tapi dia masuk, dia cucuk kot lain pula, buat. Tapi ada datang riya. Ada orang ni apa semua kan. Orang mai orang mai pegang tasbih. Pegang tasbih sikit bagi nampak elok sikit. Macam-macam lah. Bila orang mai mayang bagi jadi elok apa semua. Jadi nak bagi ada nampak kedudukan dia di sisi orang ramai. Yang kedua, yang keempat, ajalah tergesa-gesa. Tak boleh yang keempat, dia akan buat orang tu bagi buat ibadat tapi perkara baik, tapi kadang-kadang tergesa-gesa. Sebab tu kalau kita buat ibadat, lepas tu datang khawatir yang baik, tapi tengok khawatir tu, kadang-kadang khawatir ala suratil khair, tapi sebenarnya syar. Ada lintasan-lintasan yang datang, wajah dia baik, rupa yang baik, tapi sebenarnya syar. Contohnya kita duk buat ibadat apa semua, lepas tu datang nak suruh kita cepat-cepat apa semua kata. Macam yang sebut tadi ya, kadang-kadang kita nak baca yang ni, nak baca Sabihis, kata baca kuliah dah lagi, nak buat benda ni lagi, boleh cepat-cepat pergi dapur lagi, Mirza ambil dapur lagi, masak. Contoh kata kan. Lambat lagi nak masak apa semua. Jadi dia main macam ni. Kuliah lah. Lalah. Kuliah je lah. Jadi kita buat kerja dalam ajalah, tidak ada hudur. Sepatutnya buat ada hudur. Jadi dia datangkan ya'ti bi anwa'il ibadah. Sebab apa? Nak ganggu kita. Nak ganggu bagi ajalah. Tu kalau apa kita datang khawatir, kita buat dalam keadaan ajalah tu, kena jaga-jagalah. Kemudian wujub perasan. Tadilah tersebut. Tak boleh apa semua, dia main perasan lah. Bagi kita perasan, Masya Allah, kamu boleh buat ibadat ni, kamu boleh bangun malam, kamu boleh buat ni, kamu boleh buat ni, kamu boleh buat ni. Seolah-olah semua orang tak pernah buat. Dia seorang yang buat. Lepas tu yang keenam, Alhamdulillah. Ini macam mana? Ingat. Dia akan ganggu, akan mempermainkan akidah kita lah. Dia masuk kod lain juga. Dia masuk, dia kata, wah apa ni, hang ni kalau hang ni ahli syurga, hang ahli syurga ke? Kalau hang ahli neraka, hang tetap ahli neraka. Hang tak beramal pun, kalau hang ahli syurga, hang akan masuk syurga. Dia main kita, akidah kita. Dia akan ganggu kat situ pula. Kalau kita ada ilmu, dia main kat situ. Macam-macam lah. Dia akan datang. Dia kata Allah Ta'ala dah tulis dah apa semua. Dia buat main-main semua. Macam-macam. Jadi kita lah kena tolak. Kata aku berhajat pada amal, aku tak tahu macam mana. Apa ni Allah Ta'ala taklifkan aku. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kallafani bil amal. Allah Ta'ala taklifkan aku untuk beramal. Adapun natijah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana dia aku dikhatamkan, khatimah aku macam mana tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala taklifkan aku untuk beramal. Yang ketujuh dipanggil sebagai ad-daqiqah, atau benda yang halus. Dia masuk halus ya, dia kata buatlah amalan apa semua, buat kan, buat beramal dan ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang kamu buat. Insya-Allah orang ramai akan ihtiram kamu. Sikit ya akhir tu. Buat beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat dia pandai ke? Buat dan ikhlas. Bila kamu buat ikhlas ni, orang akan ihtiram kamu. Jadi dia akan ada belakang tu, ada kerana benda lain. Itu dia kata daqiqah, dia halus. Maknanya nampak tadi macam ikhlas, tapi sebenarnya nak ada satu habuan. Yang dia buat ikhlas tu, dia buat tu kerana nakkan ihtiram manusia. Dia pilih ihtiram manusia lagi. Jadi syaitan
itulah dia akan satu. Ada kita kena tutup kita punya pintu. Tutup kita punya pintu. Allah Subhanahu Muhammad. Kena sebut apa ni madakhil. Madakhil ni ada dua lah, madakhil hissiyah dengan madakhil ma'nawiyah. Hissiyah mulut, mata, telinga. Madakhil ma'nawiyah khawatir. Tu nanti kita cerita lain lah. Khawatir khair dengan khawatir asyar. Macam mana nak tamyiz, nak perbezakan khawatir syar dan juga khair. Sebab kita tak tutup pintu, kita bersihkan pintu tak tutup. Uban masuk, sapu pintu terbuka. Agak-agak bersih kan? Panggil ramai atas turun sapu pun tapi pintu terbuka. Uban masuk, sapu pun masuk, apa masuk. Pakai vacuum pun sama agak kotor. Macam itulah lebih kurang hati kita bila kita tak tutup madakhil tadi. Kita bersih, kotor balik. Mata duk tengok maksiat, telinga duk dengar maksiat, mulut duk cakap maksiat. Allah Ta'ala a'lam. Itulah sedikit. Habiskan cepat-cepat sikit yang ni. Naklah hadis tu tengok dulu macam mana. Cuma duk sekarang ni nak habiskan yang ni dulu. Lepas tu nak baca Safinah tu mungkin buat cepat kot, macam daurah lah. Sehari tu boleh baca banyak, habiskan. Lepas tu akan tumpu buat puasa sebagai istiadat untuk saum, untuk bulan puasa. Untuk bulan puasa tu mungkin yang duk mengaji ni akan berhenti dulu, tengok macam mana bulan puasa tu, mungkin nak baca bulan lain. Ini yang nak lah yang ni. Sebab tu mungkin yang ni pun nak ambil lebih sikit lah. Dah boleh dapat ambil separuh sebelum puasa kan. Tinggal sikit lepas puasa tu pun habis kan. Tu tengok kitab-kitab yang lain pula, mungkin kita boleh lalu baca sama-sama muzakarah. Tengok macam mana. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.